majlis. Maka kita buka syukur pada pagi ini dengan bacaan dan al-Fatihah. Pengakuan menerima jawatan Al-Majlis Cik Umar Ghazali Dulu Sifri. Tanya Cik Umar nanti sebagai majlis sehingga Cik Umar depan tu. Video boleh ambil kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Umar Ghazali bin Sifri, nombor kad pengenalan 680120115091 yang telah dilantik menjadi seorang ahli majlis. Majlis Pemudaran Faman mengaku bahawa saya sendiri menerima jawatan tersebut dan bahawa saya akan melaksanakan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan wajar dan jujur mengikut sebaik-baik khidmat dan kebolehan saya. Terima kasih Cik Umar. Bila sesudah baca doa, silakan Cik Abadi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, di pagi yang mulia ini berikanlah kami rahmat-Mu, letakkanlah kami dalam perlindungan-Mu dan hindarilah kami dari azab api neraka. Ya Allah, kami memohon pada hari ini Engkau muliakanlah kami dan ampunilah segala salah dan silap kami. Perkukuhkanlah iman kami dan persaudaraan kami dan terimalah segala amal baik dari kami. Ya Allah, ya Tuhan kami juga memohon kehadrat-Mu, berikanlah kami kekuatan, taufik dan hidayah-Mu dalam membuat keputusan untuk kesejahteraan masyarakat dan umat keseluruhannya. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu, iman dan amal. Segala pujian hanya untuk ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Cik Adi. Bila tersebut dapat dari silakan ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Datuk Majlis Kejabatan, terima kasih kerana menjadi sorak daripada cara pertama dilakukan adalah laporan hasil dan belanja kerajaan hingga 21 Julai 2016. Hasil kita setakat ni 36.5, tapi belanja kita lebih 39. Jadi kita kedua belanja lebih 20% jawatan kesudahan. Yang keduanya adalah berkaitan dengan laporan ketua ahli negara menjadi penasihat kewangan Majlis Pemudaran Faman bagi tahun berakhir 31 Disember 2015. Saudara Ahli Negeri dalam suratnya yang bertarikh 13 Julai 2016 telah memaklumkan bahawa Majlis Kewangan kita yang telah terbit adalah selaras dengan piawaian pelaporan sasaran Akta Kerajaan Tempatan. Jadi mungkin hari ini kita ada paper untuk diletakkan berkaitan dengan laporan.
Yang ketiga adalah berkaitan dengan kejadian ribut tentang marit. Okay. Jadi beberapa kawasan yang terlibat adalah rumah-rumah Pekuan, rumah-rumah Pekuan dulu, Pekaran Cincau dan Pekalut. Jadi rumah-rumah yang terlibat dengan kejadian ini adalah 149 buah. Jadi kebanyakannya atas bulan. Jadi tadi itu ada orang lagi ada satu cara-cara dalam tambang kuat. Okey, terima kasih YDP. Sebagaimana dimaklumkan tadi, ribut marit pada 30 hari bulan Julai 2016 jam depan petang itulah. Yang mana maklumkan benda ni. Cuma semalam kita ada buat bacaan secara tergesa-gesa lah. Jadi hari ini kita dapat gambaran yang lebih jelas. Bagaimana YDP maklum tadi, sebanyak 199 buah rumah kediaman. Itu tidak termasuk lah. Tidak termasuk satu balai raya dan juga satu dewan sini di RTKR lah. RTKR rancangan rumah awam kawasan rendah. Begituan. Pekaran Cincau kita ada 21, Taman Bestari ataupun RTKR 2, Taman Rakyat Bestari 56, Teluk Kalung kita ada 4, RTKR kita ada 60 dan Pekuan kita ada 5. Jumlah dia 149. Jadi pagi tadi pun kita ada panggil satu surat penyelarasan C3K dan juga penghulu serta orang-orang pejabat daerah lah dari segi bagian teknik dan sebagainya. Dan untuk hari ini kita kena pasti kebanyakannya atap distrik atau asbestos lah. Asbestos akan sing dan juga dipanggil dia lah. Mekuk benda. Mekuk. Saya pun tidak panggil. So untuk itu kita cadangkan supaya dilantik kontraktor. Kita cuba lantik 3 kontraktor yang menjalankan kerja-kerja di tempat-tempat yang khusus tadi lah. Untuk diberi perempuan pada hari ini dan esok lah. Juga tukang-tukang lah. So atap kebanyakannya kita dah dapat supply. Cuma masalah kita ialah tukang untuk menyelesaikan yang secara segera. Sebab kita akhir sekali kita kena cari kos yang keseluruhan. Untuk hari ini kita buat anggaran kos dulu keseluruhan dan kos kenalnya akan dapat diketahui dalam sekitar. Saya kira dia mau cari pun. Terima kasih. Tuan lah. Daripada ahli parlimen ada tuan. Tuan. Okey. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ibu. Dan seterusnya dipersilakan Buah dan Fuza bagi mengumumkan usul Tahap 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan yang berkumpul, Tuan Kepala Daerah, Tuan SU, adik-adik menteri dan ketua jabatan. Saya Puan Haji Rasulullah binti Mukhtar dengan ini mengusulkan usul yang berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Perbandaran Kemaman yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju mengesahkan peringatan mesyuarat Majlis Perbandaran Kemaman yang telah diadakan pada 28 Jun 2016. Mohon sokongan. Terima kasih. Terima kasih Puan Haji dan Puan Zewek. Agenda seterusnya
Seterusnya dipersilakan Tuan Haji Matris bagi membuka usul Pak Payung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi yang berbahagia Tuan Modifi, Siu, Saleo dan ada dua kepada semua. Saya Tuan Haji Muhammad Zahirul Kemal mengusulkan usul yang berbunyi bahawa Surat Menteri Pembadaran Mamai yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju mengesahkan kertas mesyuarat bilangan 3 tahunan 2016 iaitu peringatan musyawarah evaluasi penilaian dan bantahan ketersiran yang telah diadakan pada 17 Julai 2016. Mohon komen. Ada perkara yang nak dibangkitkan daripada ni serangan tadi. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Yang Ketua, Tuan Pegawai Daerah Kemaman, Ahli Majlis dan seluruh pejabat. Saya Puan Marisa Negeri Abdullah dengan ini menyokong. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji Matris dan Puan Marisa. Jelas usul Pak Payung. Sebelum dipersilakan Cik Muhammad Azim bagi membuka usul Pak Payung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Ketua, Tuan Leo, Tuan Isu, Ahli Majlis, saya Wahid Mazin dengan ini mempunyai usul yang berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Pembadaran Kemaman yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju mengesahkan mesyuarat bilangan 37/2016 iaitu peringatan mesyuarat kuasa pelaksanaan penguasaan dan undang-undang yang telah diadakan pada 13 Julai 2016. Mohon sokongan. Terima kasih. Ada perkara-perkara yang nak dibangkitkan dalam ini. Assalamualaikum. Saya nak menunjukkan perkara 3.0. Perkara-perkara berbangkit 3.1 berkaitan dengan bangunan hotel 3 bintang yang telah tolak kedatangan oleh Ketua itu. Tuan itu dan semua yang ada di sini maklum bahawa benda ini sudah berlarutan. Saya sudah kira benda 15 tahun berkaitan dengan projek ini. Jadi apa ni semasa keputusan baru ni kita tolak atas kurangan kepada kita ajaran sudah ada wilayah tanah. Jadi sekarang saya dengan berbini ini dinyatakan bahawa pihak semasa akan mengemukakan satu cadangan yang baru. Jadi saya minta teruskan dulu. Oh, minta maaf. Di lesen ni? Oh, minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mendapat penjelasan berhubung perkataan perkara 3.1 ini. Berhubung nanti itu kan nanti api dan produk. Kecuali itu maksudnya api itu betul. Jadi kalau biasa istilah yang akan dipakai. Kemudian jadi kita dapat pun sepatutnya bagi saya lah kita mesti nyata itu betul-betul dekat bangunan marah. Bangunan marah ini. Terbahannya kan malah yang dekat. Orang-orang kat sesi ini kan. Jadi dari segi istilah kecurangan itu api belakang. Api lah. Api je. Tuan Ipi, perkara ni saya yang bagi, saya ada 3-4 penayang. Sebenarnya bukan api dan elektrik, air dan air. Air dan air itu masih berlanjutan sampai hari ini. So, minta jangan silakan cepat. Terima kasih Tuan Haji Ketua. Air itu bukan. Hati sokong kan? Cizu sokong. Dua lagi tau. Mudah ni ada. Cizu kita. Terima kasih Cik Wahab dengan Cik Zul. Kita setuju Pak Paifat sekitar Datuk Jawani bagi membuka usul Pak Paifat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Ketua, Tuan Daerah, Tuan dan semua ahli majlis masyarakat dunia. Saya Haji Abdul Allah dengan ini mengemukakan usul yang berbunyi bahawa suara Majlis Perbandaran Kemaman yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju berdasarkan perintah mesyuarat bilangan 38/2006 iaitu peringatan mesyuarat Jabatan Kuasa Kewangan dan Pelaburan yang telah diadakan pada 17 bulan lepas. Terima kasih. Sekali lagi tetap cara yang sama. Juga poin 1 di bawah bangkit kaitan dengan pembangunan hotel. Benda ni dah berlakukan dekat 4 tahun. Sekarang ini masih belum nampak lagi dia punya penyelesaian cara mana. Yang saya bangkitkan pasal MPK mempunyai kepentingan saya rasa bukan 25% ke atas atas tapaknya kalau dibuat dia pembangunan. Jadi bermakna sekarang kita belum dapat hasil. Kalau dah dibuat 15 tahun, dah 15 tahun kita dapat hasil daripada pembangunan di sini. Jadi cadangan yang ditentang itu kita dah tolak. Atas asal pulangan kepada kita adalah kita tak ada bernilai tanah. Jadi sekarang kita kena bagi satu komitmen kita kepada pemandu bahawa berapa pulangan yang kita nak. Kalau tidak, apabila dibentang akan datang, benda yang sama akan timbul. Kita kena tentukan dari bernilai tanah tu berapa persen yang kita perlu. Dan yang kedua, yang keduanya kita kena berjaga masa daripada dia. Seperti yang dulu pun bila dia nak datang balik pada kita untuk buat hotel tu dah makan berbulan-bulan. Jadi kalau yang ni kalau kita diam, tu dia sama lah yang akan berlaku. Terima kasih. Terima kasih tu. Ada tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih Tuan Yang Diki, Tuan SU dan pegawai daerah, ada ahli majlis dan juga pengarah kerajaan. Saya Muhammad Rakafi Bengki dengan ini menokok usul yang dibawa oleh Datuk Sejarah Sukhani. Terima kasih. Terima kasih bagi Datuk dan Cik Rakafi. Okey, ada sedia Pak Wali beserta Cik untuk bagi muka masuk. Selamat pagi dan salam sejahtera Tuan Ketua, Tuan SU, Tuan Pengelola Negara, para ahli majlis dan ketua-ketua kawasan. Saya untuk mengemukakan unsur yang berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Perbandaran Kemaman yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju mengesahkan kertas mesyuarat bilangan 39/2016 iaitu peringatan mesyuarat Jabatan Kuasa Kebersihan, Keindahan dan Lalu Lintas yang telah diadakan pada 17 hari bulan Julai 2016. Mohon sokongan. Terima kasih. Ada tu sokongan ataupun ada perkara-perkara nak bangkitkan sebelum tu. Selamat pagi Yang Ketua, Tuan Ibu, Tuan SU, ahli majlis. Saya Leong Kok Hong menyokong usul yang dibawa oleh UJP. Terima kasih Mr. Leong. Terima kasih Cik Lee dan Cik Liang. Jadi seterusnya Pak Rainan sedang buat pengirian bagi muka masuk Pak Rainan. Ketua, Tuan SU, Tuan Kepala Daerah, Ahli Majlis dan semua kawan jabatan, salam satu Malaysia. Saya berkenaan mengumpulkan usul yang berbunyi bahawa mesyuarat Majlis Perbandaran Kemaman yang bersidang pada hari ini membuat ketetapan bersetuju mengesahkan peringatan mesyuarat Jabatan Kuasa Pusat setempat yang telah diadakan pada 20 Jun 2016. Mohon sokongan. Ada sokongan? Alat suara. Okey, terima kasih Puan Mun dan sebab saya.
Jelas sosial 47. Tak apa sekali lagi. Sama dia. Selamat pagi, salam participation. Saya berkenan mengusulkan usul yang berbunyi bahawa mesyuarat majlis berpandangan kemahaman yang bersidang pada hari ini tetapkan bersetuju mengesahkan peringatan mesyuarat jawatan kuasa pusat syarikat yang telah diadakan pada 18 Julai 2016. Mohon sokongan. Okey, jadi terima kasih Tuan Muda sedikit. Jelas sosial yang mencoba tangguhan sebelum mencoba tangguhan dia dekat kita untuk bertanya. Apa sebab itu dalam 40 2016 Ungkatan Majlis yang berhati-hati yang sedang Majlis 1 Jun 2016 dan usulan Cik Umar dan tadi JKP IC dengan 801-2011 sebagai ahli balik MPK sehingga Disember 2017. Dalam detail, Cik Umar ini menduduki jawatan 3. Jawatan kuasa Pengajian dan Barang Suka Tafsiran 2. Jawatan kuasa Persiapan Penguasa dan Undang 3. Jawatan kuasa Kewenangan Undang. Isu cadangan prosedur pencadangan. Setuju? Terima kasih. Terima kasih. Tidak sesuai Oktober kita. Satu. Jadi kalau ni Petro tak besar mungkin tadi macam saya lakukan tadi lah ke timur lah yang sebagai yang itu. Jadi jalan tanda tangan ni siapa yang kena tu? Pelakuan semua ni. Dia berikan dari kuasa boleh mengganggu kan? Sudah lah. Okey, terima kasih. Dah sesuai. Pusat penerimaan penyata keuangan yang bagi audit bagi tahu hati ini usaha jaga diperlukan untuk bagi rancangan pengajian, rancangan tempatan. Okey, agenda seterusnya kertas bilangan 42. Kertas bilangan penggantian rancangan tempatan Rahmanan 2003-2012 pada rancangan tempatan Rahmanan 2020. Penggantian. Sekian. Terima kasih Tuan Setiausaha, Tuan Yang Ketua, Ahli Majlis. Kertas cadangan ini adalah bertujuan untuk mendapat pertimbangan dan kelulusan Majlis Mesyuarat Penuh Majlis pada hari ini ke atas cadangan rancangan tempatan daerah pemahaman 2030 penggantian. Selaras dengan ketetapan Mesyuarat Kerajaan Negeri pada tahun 2014 supaya PBT kaji semula dan menyediakan rancangan tempatan baru, dan pada Mesyuarat Jawatan Kuasa Perancangan Negeri pada 25/7 baru ini, Mesyuarat yang dikongsikan yang amat berhormat Menteri Besar telah bersetuju supaya rancangan penggantian arti penggantian daerah pemahaman kepada 2030 ini dilaksanakan dengan segera atas isu-isu. Jadi sebenarnya kertas ni telah pun dibentangkan dalam mesyuarat majlis kali kedua 2015 tahun lepas,
dan telah pun diluluskan. Walau bagaimanapun setelah kita panjangkan kepada JPBD Negeri kata pada tahun tu ada peruntukan di bawah rancangan Malaysia ke-11 second rolling plan. Jadi kita tunggu dan akhirnya pada akhir tahun baru ni kita tak ada bajet. Jadi memang kena waktu juga. Jadi arti kita telah tamat pada akhir tahun lepas lah, 31 Disember 2015. Dan kalau ikut sekarang ni dalam mesyuarat rancangan Jawatankuasa Pelacakan Negeri baru ni telah dilanjutkan tempoh penggunaan arti tersebut sehingga disediakan rancangan tempatan yang baru supaya kita ada legal dokumen untuk memproses pembangunan dalam kawasan kita lah. Jadi kertas bilangan 42 ini saya angkat semula dengan beberapa sedikit perubahan daripada kertas asal. Dan kajian ini akan dilaksanakan sendiri oleh MPK dengan peruntukan peruntukan MPK sepenuhnya di bawah sediaan Jabatan Pelancaran Bandar dan lazimnya pengarah Pelancaran Bandar sebagai pengurus projek, dan YDP adalah merupakan pengurusi Jawatankuasa Penyelesaian Teknikal bersama dengan pengarah Jabatan Pelancaran Bandar dan Desa Negeri. Dan kajian ini dicadangkan dijalankan secara lantikan perunding kerana kita kemampuan tidak mampu, peringkat negeri pun memang lantik perunding. Tapi untuk disebabkan oleh peruntukan kewangan kita yang agak terhad dan tempoh masa kajian ini, dan kita telah ada pengalaman dengan perunding arah rancang yang telah melaksanakan kajian rancang tempatan kita yang kita guna pakai selama 15 tahun baru ini. Jadi saya cadangkan supaya lantikan perunding dilantik semula perunding arah rancang Sdn Bhd secara lantikan terus atas faktor yang pertama sekali, memang kita kos kajian kita dah akan peruntukan 150,000 setahun, itu ceiling kita. Jadi kita programkan rancangan ni dibuat dalam tempoh memakan peruntukan kewangan 2 tahun lah. Akhir tahun ni kita pakai sikit dan masuk tahun 2017 kita pakai sikit. Jadi pakai tempoh tahun 150,000 dengan jumlah 300,000. Dan lazimnya kajian rancangan tempatan ni untuk penggantian yang sebelum-sebelum ni ceiling dia di antara perbelanjaan di antara 1 juta hingga 1.5 juta. Dan saya telah dimaklumkan oleh pejabat projek JPBD Cawangan Timur dalam mesyuarat penjelasan 2 minggu lepas bahawa EPU telah menetapkan kos kajian bagi arti bagi perbandaran di antara 500,000 hingga 800,000. Dan kita cadangkan untuk MPK ni disebabkan oleh arah rancang ni pernah buat dan data-data telah pun ada dengan dia. Cuma apa yang kita beri terpakai bagi input-input tambahan pada dia. Jadi kos dan masa kajian tu kita boleh rekaskan dan kos kita boleh jimatkan. Itulah yang saya cadangkan supaya kos bagi kajian ni diperuntukkan sebanyak 300,000 dengan RM25,910 sebagai kos pengurusan untuk kita mobilisasi, notis akhbar, publicity, bahan-bahan pameran dan perwataan dalam proses dan kos untuk mewartakan arti nanti. Dan untuk bayaran perunding bagaimana yang yang disertakan oleh perunding arah rancang ini, jumlah yang dicadangkan adalah sebanyak RM274,090 sebagaimana dalam lampiran 2 yang disertakan. Dan tempoh kajian sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kalau ikut arti penggantian ini, tempoh normal dia dah tempoh setahun ataupun 14 bulan. Tapi saya cadangkan 11 bulan, walau bagaimanapun jangkaan saya di antara 7 hingga 8 bulan saja kajian kita ringkaskan masa disebabkan oleh faktor-faktor tadi. Jadi saya mengusulkan kepada Jawatankuasa supaya majlis yang bersidang hari ini, yang bersidang hari ini supaya bersetuju untuk meneruskan satu peruntukan sebanyak 300,000 bagi tahun 150,000 bagi tahun 2016 dan 150,000 bagi tahun 2017. Dan juga yang kedua bersetuju untuk melantik perunding arah rancang
sebagai funding bagi melaksanakan kajian ini secara lantikan terus. Terima kasih. Okey, kita bincangkan kalau ada. Sebab arti perubahan ni kita perlu kerana dia tu kajian dulu tu lama dah. Jadi kita tengok kawasan-kawasan di belah-belah tu atas pada pinjam tu masih kalau dalam arti pertanian syarat kalau lagi nak maju tanah tak boleh macam di Teluk Kalung. Jadi daripada kita boleh buat daripada kejaman kepada Pinasia tidak juga di Kijang dan kawasan-kawasan lain. Jadi perubahan arti ini adalah diperlukan untuk pembangunan kita. Jadi ada semua kawasan tu dah relevan dah. Jadi untuk pertanian. Sebab selain daripada itu dalam jatah kawasan tanah tu dulu tanah kadang-kadang dalam kawasan yang terjangkau dengan arti kita. Jadi kita fokus dalam kawasan pertanian ada macam-macam. Jadi kita perlu membuat kajian. Selain daripada itu di kawasan Teluk Kalung tu kita ada beberapa zon yang perlu kita pindah clear. Okey, kita buka untuk pindahan pelajar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya sikit lah. Ini dapat penjelasan berhubung dengan rancangan tempatan ini. Yang kedua, yang kedua berapa persen makna dia berapa dia selaras dengan pelaksanaan yang kedua. Ada rancangan dan apa yang kita buat? Adakah 100%, 60%, 50%? Okey, apa yang dirancangkan oleh apa dia pakar yang dipelantik. Terima kasih. Okey, terima kasih Ibu. Dia dalam rancangan tempatan ni dia merupakan satu dokumen yang menyeluruh untuk kita pakai sebenarnya dari 3 fungsi, tapi yang lazimnya kita pakai 2 fungsi. Yang pertama sekali adalah untuk merancang pembangunan. Yang kedua, yang paling besar adalah untuk mengawal pembangunan. Macam ADP kata dia, kalau zoning ni tak boleh buat, memang tak boleh buat macam zoning. Jadi untuk kawalan pembangunan, kita pakai lebih daripada 80% mematuhi rancangan tempatan. Ini telah dilaporkan oleh Tuan YDP dalam mesyuarat jawatan masa perancangan negeri bangunan. Tapi dari segi perancangan pembangunan dan pelaksanaan projek agak mendukungkan kerana agensi-agensi yang pelaksana seperti banyak agensi kita lah, kesihatan, JKA, pendidikan, semua yang sepatutnya buat pelaksanaan pembangunan tu tidak melaksanakan pembangunan perancangan nanti disebabkan oleh kekangan kewangan. Jadi bukan kesalahan jabatan juga, tapi maknanya akad tapi tak dapat kelulusan. Jadi apa yang kita rancang yang plan pembangunan sebagaimana rancangan tempatan tu tak dapat dilaksanakan oleh kerana peruntukan kewangan tidak diluluskan oleh jabatan masing-masing. Okey, dua terima. Saya ada satu pertanyaan berkaitan dengan kelulusan. Saya tengok pada kertas ni 10.1 show lah. Setuju meluluskan pertukaran sebanyak 30,000 bagi tahun 2016 dan tahun 2017 kajian. Soalan saya adalah, bolehkah kita luluskan projek bajet tahun 2017? 30,000 ini termasuk bajet untuk tahun depan. Saya gini, maksud saya ni peruntukan untuk kajian ini adalah 300,000. Jadi peruntukan kajian ni, perbelanjaan peruntukan tu kita akan ikut tahunan lah. Untuk tahun ini 2016 memang kita dah ada peruntukan dan ada pun ada peruntukan 150,000. Jadi tahun depan kita akan balik untuk 150,000 lagi. Tapi keseluruhan kajian ni saya cadangkan sini dia 33,000. Ya, boleh timbul. Okey, terima kasih. Terima
Terima kasih Cik Sukri. Tidak seterusnya yang bahawa juga di 16 cadangan bagi pengecualian sebuah ini terbuka di bawah IP 170 dan berhenti secara terus. Operasi warga kerja Majlis Perang berhak bagi melaksanakan kerja-kerja membuka kios di bawah program Perluasan Bisnes Bandar. Jadi fungsi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada usaha Pilihan Majlis, rakan-rakan pelawak sekalian. Kertas cadangan bagi pengecualian sebuah harga terbuka di bawah MP 170 dan melantik secara terus Koperasi Warga Kerja Majlis Kebenaran Kemaman Berhad bagi melaksanakan kerja-kerja membuka kios di bawah program PPKB, program Koperasi Pilihan Kemiskinan Bandar. Kertas mesyuarat ini bertujuan untuk mendapatkan pertimbangan dan keputusan Majlis Mesyuarat bagi pengecualian sebuah harga terbuka di bawah MP 170 dan melantik terus Koperasi bagi melaksanakan kerja-kerja membuka kios di bawah program PPKB. Kementerian Kesedaran Bandar, Perumahan dan Kerja Tempatan telah meneruskan permohonan pertukaran secara waran berjumlah 135,000 bagi kios menjadi bandar fasa kedua pada tahun 2016 kepada MPK. Bantuan ini melibatkan 9 ketua isi rumah KIR dikasih di mana setiap KIR yang layak diperuntukkan sebanyak 15,000 dengan perincian berikut. Pembinaan kios menjadi 10,000, peralatan perniagaan peserta 4,500 dan khusus motivasi. B dan C ni sebenarnya pihak Jabatan Korporat akan nirah setelah kita siap kios ni, kita akan adakan khusus dan motivasi. Oleh demikian, kerja-kerja membuka 9 kios ni menjadikan jumlah keseluruhan kios adalah 90,000 termasuk GST. Pelaksanaan perolehan kios penjaja ini perlu diselesaikan selewat-lewatnya 3 akhir bulan Ogos dan perlu mengikut bentuk serta spek yang telah ditetapkan oleh Bahagian Kesejahteraan Bandar KPKT. Pengesyuaran Majlis Mesyuarat yang bersidang pada hari ini dipohon agar dapat menimbang dan meneruskan perkara tersebut. Pertama, bersetuju dengan pengecualian sebuah harga terbuka di bawah MP 170 dan melantik secara terus Koperasi dan bagi melaksanakan kerja-kerja buka kios di bawah PPKB. B. Bersetuju untuk melantik terus Koperasi bagi melaksanakan kerja-kerja membuka kios di bawah program PPKB bagi kelulusan penggunaan produk yang berikut. Terima kasih. Untuk perbincangan, Ya. Saya berapa? Terima kasih. Terima kasih Encik Abdul Hadi. Tidak sesuai kertas pilihan yang berubah. Bagi dia pengesahan penerimaan kreatif kewangan daftar Audi bagi tahun berakhir 21 Disember 2015 untuk MPK. Yang ini telah selesai diaudit dan Majlis Perang kami telah menerima CJ audit bersih bagi tahun keuangan bagi tahun 2015-2020. CJ ini diterima pada 17 Julai 2016 dan yang penyakit keuangan ini akan dibentangkan kepada Dewan Undangan Negeri sebenarnya pada Seksyen 60 menerima akan berlaku. Majlis yang bersidang pada hari ini disyuruh mengesahkan penerimaan penyakit keuangan. Boleh lah, jadi tuan. Terima kasih Syakul. Selamat untuk sidang tuan yang kedua. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada ahli majlis yang bagi datuk dan nanti pada mesyuarat kita pada hari ini. Baiklah, sama-sama kita melakukan mesyuarat kita kepada